Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara maya antara dua negara iaitu Malaysia dan Australia, dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan agar berada dalam rahmat Allah dan dalam kesihatan yang baik. Kemudian kita ingin bicarakan tentang satu kitab yang menarik yang biasanya ustaz-ustaz akan sebut di dalam kuliah mereka, iaitulah Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ini, sebelum kita nak baca dia, elok juga saya kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kita sama-sama kenal siapakah penulis kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Siapa An-Nawawi ni? Al-Imam An-Nawawi merupakan seorang ulama yang lahir pada tahun 631 Hijrah. Dia merupakan salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana ulama yang hebat yang dikenali sebagai mujtahid mazhab di dalam mazhab Syafi'i yang merupakan tonggak. Al-Imam An-Nawawi lahir pada 631 Hijrah, pada kurun ke-7 Hijrah. Kemudian pada umur 10 tahun beliau telah pun menghafal Al-Quran. Dan semenjak kecil beliau telah menunjukkan bahawasanya beliau ini sangat minat menuntut ilmu, sehingga kan terdapat satu cerita ketika mana beliau kecil, beliau menangis ketika dipaksa oleh anak-anak lain untuk bermain, sehingga ayahnya datang dan akhirnya ayahnya melorongkan beliau untuk menuntut ilmu, dan akhirnya beliau menjadi ilmuwan yang besar. Jadi kalau tanyalah kepada saya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari siapakah wali Tuhan yang hebat, maka saya boleh katakan di antara wali Tuhan ialah Al-Imam An-Nawawi. Kenapa saya kata Al-Imam An-Nawawi ini merupakan salah seorang daripada wali-wali Allah? Kerana karya Al-Imam An-Nawawi ini sangat-sangat hebat, dan kebanyakan karya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi rujukan utama bagi umat. Daripada sebesar-besar kitab sampailah kepada kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas kita biasa tahu iaitu kitab Arba'in Nawawi. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis asas dalam Islam sebanyak 42 hadis Imam Nawawi himpunkan di dalam kitab beliau, yang mana telah disyarahkan oleh ramai ulama. Ini di antara contoh kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan disyarahkan oleh Syekh Mustafa Bugha, iaitu Al-Wafi fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kitab Imam Nawawi hadis 40 ni susahlah kita nak cari masjid yang tak baca kitab hadis 40 ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan katalah apa ni nak buat daurah ke apa ke, elok juga buat daurah hadis 40 Imam Nawawi. Kita hadam hadis-hadis berkenaan dengan hadis 40, dan saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun dah dengar dah hadis 40 ni kan. Kemudian kitab yang Imam Nawawi tulis juga iaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab yang membahaskan tentang adab-adab bagi orang yang nak membaca dan menghafal Al-Quran. Kitab ni pun jadi rujukan juga pada zaman ni. Kemudian kita ada satu lagi kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu kitab Al-Majmu' dalam mazhab Syafi'i. Cuma beliau tak sempat habiskan, ni kitab terakhir dia, tak sempat habis tulis, dan diselesaikan oleh orang lain, iaitu Al-Muti'i. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kitab dalam mazhab Syafi'i yang hebat juga, iaitu kitab Rawdatul Talibin yang menjadi asas dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi ni merupakan orang yang Allah Ta'ala berikan umur kepada dia tak panjang. Dia lahir pada tahun 631 Hijrah dan dia wafat pada tahun 676 Hijrah. Berasal daripada Nawar, dan dia pun dikuburkan di Nawar. Bila dia sakit, dia pindah ke Nawar. Jadi bila mana umur dia 45 tahun itu tidak menghalang beliau untuk menulis karya-karya yang hebat, dan saya mengatakan ini merupakan karamah besar kepada Al-Imam An-Nawawi, yang mana
dengan umur yang sangat singkat beliau telah berjaya menulis karya-karya yang hebat. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok di skrin, yang mana ini di antara contoh kitab Al-Imam An-Nawawi. Sekejap saya tunjukkan. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, yang ini kitab yang terakhir yang beliau tulis, ada 27 jilid. Kalau tengok ni ada 27 jilid. Ya. Kemudian ada kitab yang lain yang ditulis juga oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu kitab dalam mazhab Syafi'i, iaitu kitab Raudatul Talibin. Yang ini kitab Raudatul Talibin ada 8 jilid. Ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya boleh sama-sama kongsi. Ni kitab Raudatul Talibin ada 8 jilid. Ada 8 jilid. Ini di antara kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan umat pada ketika ini. 8 jilid. Tadi 27 jilid. Sangat besar. Jadi antara kitab yang juga menjadi rujukan utama bagi umat di zaman ini dan dijadikan sebagai kitab-kitab kuliah adalah kitab Riyadhus Salihin. Jadi Imam Nawawi ini kira hebatlah, sebab kitab yang ditulis menjadi rujukan umat, dan kita yakin dan percaya walaupun Imam Nawawi ini berumur 45 tahun, tetapi dia telah mengutip pahala yang banyak apabila umat mengambil kesempatan dan peluang daripada apa yang ditulis. Jadi kita nak bacalah kitab ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan kita doakan supaya Imam Nawawi ini diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok hadis yang pertama, bab yang pertama, iaitu bab, saya kira semua dah ada kot kitab Riyadhus Salihin ni. Kalau tak ada pun tak apa. Nanti boleh dapatkan di internet ataupun di pasaran. Babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Ini bab yang pertama yang Imam Nawawi masukkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini, yang bermaksud bab ikhlas, bab keikhlasan, dan bab pada menghadirkan niat di dalam seluruh amalan dan percakapan yang zahir ataupun tersembunyi. Imam Nawawi buat bab ini yang pertama seolah-olah Imam Nawawi nak memberikan isyarat kepada diri dia sendiri bahawasanya setiap amalan yang ingin dimulakan mestilah dimulakan dengan ikhlas. Jika tidak, akan menjadi bahaya kepada orang yang mengamalkan, bimbang amalan yang tidak ikhlas ini tidak diterima oleh Allah. Kemudian Imam Nawawi bawakan ayat Quran. Ni metodologi Imam Nawawi, bila ada bab baru dan ada ayat Quran yang berkaitan dengan bab yang dia letakkan, dia akan letak ayat Quran dulu, kemudian baru dia letakkan hadis. Imam Nawawi letakkan ayat Quran, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang bermaksud, tidaklah ahli kitab itu diutuskan, tidaklah ahli kitab itu diperintahkan, melainkan hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah dalam keadaan mereka ikhlas untuk Allah akan agamanya, dan mereka ini beribadat kepada Allah dalam keadaan mereka tidak melakukan syirik, dan mendirikan salat, membayar zakat, dan inilah agama yang lurus. So Imam Nawawi bawakan ayat Quran ni nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah telah memerintahkan orang-orang ahli kitab untuk menyembah Allah semata-mata, bukan menyembah manusia, bukan menyembah Jesus. Sembah Allah semata-mata, kemudian ikhlas kepada Allah. Maksudnya sembah Allah dalam keadaan ikhlas dan tidak syirik. Ini merupakan satu isyarat daripada ayat Quran yang mengatakan setiap amalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala
yang ingin menjadikan pahala bagi seseorang mestilah didahului dengan tauhid, kemudian dengan ikhlas. Wa yuqimus salah, setelah mengibadat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat. Inilah agama yang lurus. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat Quran ni jelas mengatakan kepada kita, sesuatu ibadat tidak akan dihitung di sisi Allah melainkan setelah orang yang beribadat itu, sebelum dia beribadat, mestilah menjaga tauhidnya, mestilah menjaga akidahnya, kemudian mestilah ikhlas. Yang mana ibadat yang telah dilakukan dengan akidah yang betul, kemudian ibadat yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah, maka akan menjadikan kita ini mendirikan salat dengan sebenar-benarnya, dan iaitu menjaga hubungan kita dengan Allah, dan dalam masa yang sama wa yu'tuz zakah, menjaga hubungan dengan manusia. Kerana zakat merupakan pemberian yang Allah Ta'ala wajibkan kepada manusia untuk manusia. Allah tidak perlukan bayaran zakat kita, tetapi Allah wajibkan ke atas kita untuk membayarnya kepada asnaf. Dan tidak ada siapa yang tahu tentang banyaknya harta kita melainkan hanya Allah dan kita je yang tahu. Jadi Allah letakkan. Tahu saya batuk sikit sebab tadi ada kuliah juga. Ni ada kuliah yang kedua, jadi suara tu macam kurang baik sikit. Jadi Allah menjadikan kewajipan zakat ni yang mana jumlah zakat ni tidak diketahui, jumlah harta sebenar kita tidak diketahui melainkan diri kita dan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala jadikan kewajipan itu untuk kita. Kalau kita amanah, kita bayar. Kalau kita rasa tak nak bayar, tak ada siapa boleh ambil tindakan. Tak ada siapa tahu jumlah harta kita. Hanya Allah yang tahu. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni beribadat untuk jaga hubungan dengan Allah dan untuk jaga hubungan dengan manusia. Orang yang ibadahnya berdasarkan kepada akidah yang betul, orang yang ibadahnya berdasarkan kepada sifat ikhlas yang betul, akan jaga hubungan dengan Allah dan akan jaga hubungan dengan manusia. Ya? Jadi ini kita kena tahu supaya kita tidak tertipu. Kita tidak tertipu dengan ibadat yang banyak, tetapi satu ibadat pun tidak menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni ayat Quran yang pertama yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini, dalam kitab ini untuk kita ambil perhatian. Okey, kita pergi kepada ayat Quran yang kedua yang Al-Imam An-Nawawi letakkan, iaitu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya, tidaklah daging-daging sembelihan yang kamu lakukan dan darah-darahnya akan mencapai Allah, tetapi yang mencapai Allah adalah perasaan takwa di kalangan kamu. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang kita ni dalam Islam, kita terlalu fokus kepada kuantiti, sedangkan Islam lebih fokus kepada kualiti. Kualiti keikhlasan akan menentukan darjat pahala. Sebab itu Nabi SAW sangat menekankan tentang kualiti ikhlas. Ikhlas kerana amalan yang ikhlas akan menentukan darjat pahala. Dia ada dua benda yang akan menentukan darjat pahala yang sangat berkesan dalam ibadat. Yang pertama, ikhlas, kadar keikhlasan. Yang kedua, kadar pengorbanan. Kalau pengorbanan sukar, kita buat juga ibadat, maka pahalanya besar. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW mengisyaratkan benda ni. Nabi sebut dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi kata, ajruki ya Aisyah ala qadri nasabik. Pahala kamu wahai Aisyah adalah sekadar banyak mana kadar pengorbanan yang kamu lakukan. Jadi maksudnya Nabi nak memberikan satu isyarat pada Aisyah, kadar pengorbanan itu ada peranan dalam menentukan kadar pahala. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah atau kama qala.
Nabi kata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Sorry. Nabi kata, la tasubbu ashabi. Kamu jangan cela sahabat aku. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Kalaulah salah seorang daripada kamu menafkahkan di jalan Allah sebesar bukit Uhud emas, maksudnya emas sebesar bukit Uhud kamu infakkan di jalan Allah, kamu sekali-kali tidak akan dapat melawan ataupun menandingi pemberian sahabat yang hanya sekadar satu tadahan tangan ataupun nasifah ataupun sebelah. Maksudnya apa? Maksud Nabi nak bagi tahu kat sini, kita ni kalau ada emas sebesar bukit Uhud dan kita berikan untuk Islam, bilion kot kalau emas sebesar bukit Uhud. Tapi Nabi tetap kata pemberian ini tak sama dengan pemberian sahabat yang hanya satu tadahan tangan. Kenapa tak sama? Kerana sahabat waktu memberikan, mereka ikhlas lebih daripada kita dan kadar pengorbanan mereka juga lebih daripada kita. Selain daripada kuantiti, Islam suruh kita fikir tentang kualiti, Islam suruh kita fikir tentang kadar pengorbanan. Ada orang Allah Ta'ala beri rezeki dekat dia sebanyak RM1 untuk dia sedekahkan. Ada orang Allah Ta'ala bagi duit kat dia juta dalam akaun dia. Dia bagi 1,000, dengan orang miskin yang bagi RM1 kena struggle dan ikhlas. Mungkin orang yang bagi RM1 pahala lebih banyak daripada orang yang bagi 1,000. Kenapa? Kadar pengorbanan tak sama. Sebab itu dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW menyebutkan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai. Ibadat dalam keadaan kacau bilau, ibadat dalam keadaan zaman di mana zaman sedang porak-peranda, orang tak peduli pasal agama, kita tetap beribadat. Ibadat itu akan memberikan pahala seperti mana pahala hijrah kepada aku, kata Nabi. Kenapa? Waktu biasa kalau ibadat tak dapat pahala ke? Dapat. Tapi tak banyak ke? Tak banyak. Kenapa tak banyak? Kerana kadar pengorbanan tak sama. Waktu keadaan kacau bilau, orang tengah kelang kabut, orang tak peduli pada Tuhan, kita still boleh ingat Tuhan, maksudnya kita berkorban banyak. Bahkan mungkin waktu kita nak solat tu, kita kena ejek dan kena kutuk seolah-olah kita lah orang paling soleh sekali. Maka kadar pengorbanan itu lebih banyak. Maka sebab itu saya agak takjub jugalah pada ni, bukan nak mengampu ke nak apa ni, cuma orang-orang yang duduk di luar negara dalam keadaan negara itu negara yang majoritinya bukan Islam tapi still berfikir tentang ilmu agama, still berusaha untuk mempelajari ilmu agama, saya agak respect kerana mereka telah berkorban, mereka telah melalui satu kesusahan untuk mendapatkan kefahaman di dalam agama, dan usaha yang mereka lakukan mungkin membuahkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang duduk dalam negara Islam seperti di Malaysia ni, tapi dalam masa yang sama buat acuh tak acuh aja dengan menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu di Malaysia ni percuma saja. Kan sebelum daripada perintah berkurung ni dilaksanakan, boleh je pergi masjid free, percuma, tapi tak mau. Ada yang tak mau ambil kesempatan. Tapi orang kawan-kawan di Melbourne sampai jemput ustaz tu. Daripada Malaysia jemput, keluarkan duit semata-mata nak dengar live. Bukan tak boleh dengar secara maya, dalam YouTube pun ada video-video ustaz-ustaz ni yang berkuliah ni. Tapi mereka kata sekali-sekala nak dengar juga ustaz secara live, kan? Jadi mereka telah memberikan sumbangan, memberikan pengorbanan, dan pengorbanan ini insya-Allah lebih besar di sisi Allah daripada usaha orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak mencapai ataupun tidak perlu berkorban lebih banyak. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Imam Nawawi bawakan ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakan wahai Muhammad, apa saja yang kamu sembunyikan di dalam jiwa kamu dan apa saja yang kamu zahirkan, maka Allah tahu. Maksudnya niat dalam jiwa ni akan menjadikan Allah Ta'ala memberikan balasan sekadar apa yang kamu bukukan di dalam niat kamu. Sama ada niat itu kamu cerita ke orang ataupun tidak, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran sekadar apa yang kamu niatkan. Sama ada kamu bagi tahu ke orang ataupun tidak. Walaupun kamu bagi tahu berbeza dengan apa yang kamu sembunyikan, tetapi apa yang dihitung itu niat di dalam jiwa.
So ayat ni, 3 ayat ni sudah cukup untuk memberikan kita satu kesimpulan yang penting, iaitu ibadat dan amalan tidak akan mungkin dapat dicapai melainkan dengan niat yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk kepada hadis yang pertama, yang mana hadis pertama ni Imam Nawawi masukkan, dan kita tengok, saya bacakan, bagi mana siapa-siapa yang ada buku boleh untuk tengok buku masing-masing, boleh untuk tengok buku masing-masing, yang mana yang tak ada buku boleh dengar. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, bismillah. Maksudnya, daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar di sini dipanggil dengan gelaran Abu Hafs. Abu Hafs Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza dan sampai akhir. Ini nama Umar yang sebenar. Itu dia punya salasilah. Arab ni dia bangga dengan salasilah dia dan disimpan salasilah dia tu, dan Umar ni daripada Quraisy Al-Adawi. Umar ni digelar Amirul Mukminin. Umar lah yang pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni, maksud Amirul Mukminin adalah pemimpin orang-orang Islam. Pemimpin orang-orang Islam. Amir tu maksud pemimpin, mukminin tu orang-orang mukmin. Kenapa zaman sebelum Umar tak dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin? Kerana zaman sebelum Umar adalah zaman Abu Bakar. Yang mana zaman Abu Bakar, orang panggil khalifah dengan gelaran khalifah. Dengan gelaran khalifah. Jadi, bila masuk zaman Abu Bakar, orang panggil Abu Bakar ni dengan nama Khalifatul Rasulillah. Pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud khalifah tu pengganti. Sebab itu kita khalifah di bumi, kerana kita menggantikan Allah untuk menguruskan urusan bumi. Maksud Allah Ta'ala menjadikan kita wakil dia. Jadi wakil Nabi dalam pengurusan pentadbiran negara adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar digelar sebagai Khalifatul Rasulillah. Kemudian bila masuk zaman Umar, Umar digelar sebagai, pada peringkat awal, Umar digelar sebagai Khalifati Rasulullah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Kerana Umar tak ganti Nabi, dia ganti Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah pengganti Nabi. So Abu Bakar tu Khalifatu Rasulullah, Umar ni Khalifati Rasulullah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pengganti Abu Bakar. Tapi panjang gelaran tu sampai mungkin sebahagian orang berat untuk sebut. Akhirnya ada seorang pemuda memanggil Umar dengan gelaran Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, dan akhirnya Umar suka dengan gelaran tu dan Umar kekalkan gelaran Amirul Mukminin kepada khalifah, dan gelaran itulah yang digelarkan oleh pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah selepas daripada Umar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Umar ni gelaran dia ataupun kunyah dia, selain daripada Amirul Mukminin, dia ada kunyah. Kunyah ni kita panggil gelaran yang bermula dengan Abu untuk lelaki dan Ummu untuk perempuan. Macam saya Abu Muaz, kerana saya ada anak nama Muaz. Kalau perempuan, mungkin isteri saya Fidah tu nama dia Ummu Muaz, ibu kepada Muaz. Jadi sunnah mengambil gelaran Abu dengan Ummu. Kenapa sunnah? Kerana Nabi SAW sendiri mengambil gelaran untuk dia sebagai Abul Qasim. Okey. Jadi bila sunnah, maka kita pakailah gelaran tu. Letaklah nama kita bermula dengan Abu, sandar kepada anak yang mana-mana anak pun tak apa.
Tapi biasanya orang akan ambil anak lelaki yang paling tua. Jadi kalau anak lelaki kita paling tua nama Syamil, maka kita Abu Syamil. Kalau nama Karim, maka kita Abu Karim. Maka ini merupakan satu gelaran yang bagus, kunyah yang bagus, kita panggil budaya yang bagus untuk kita hidupkan di dalam masyarakat kita supaya anak kita sebenarnya kunyah ni bukan hanya untuk orang tua saja, budak-budak pun boleh menggunakan kunyah ni, abu-abu ni, yang bermula dengan abu ni, supaya anak kita ni cepat dewasa. Bila kita, abu ni masuk ayah, ummu ni masuk ibu. Jadi bila budak-budak kita panggil dia ayah, so dia cepat besar. Sebenarnya dalam masyarakat Melayu ada juga budaya ni, kita panggil dia abang, kita panggil dia anak yang paling sulung, kita panggil dia along, abang long, kak long, supaya dia rasa besar. Tak adalah umur dah sampai 60 tahun pun panggil boboy lagi. Jadi nampak macam kurang matang sikit lah. Baik. Umar ni gelaran dia Abu Hafs. Umar tak ada anak nama Hafs. Tapi dia digelar Abu Hafs. Kenapa Hafs? Hafs ni maksud Hafs adalah singa. Ha, fa, sad. Ha, fa, sad. Singa. Bapak singa. Kita dalam masyarakat Melayu, kalau singa ni maksud dia garang. Tapi dalam masyarakat Arab, singa bukan garang. Singa adalah berani. Jadi orang yang digelar singa dalam masyarakat Arab, dia akan bangga dengan gelaran tu. Tapi kalau dalam masyarakat Melayu, digelar singa tu macam satu konotasi yang kurang baik. Garang macam singa. Kan? Dia kurang baik. Tapi dalam Arab, dalam budaya Arab, sesiapa yang digelar singa, itu adalah gelaran yang baik. Maka sebab itu ada mana-mana gelaran-gelaran ni dia akan panggil Abu Hafs, Lais. Lais tu masuk singa. Lepas tu Hamzah. Hamzah pun masuk singa. Jadi macam-macam gelaran. Asad. Al-Asad. Asadullah umpamanya. Singa Allah. Hamzah kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar mengatakan di atas mimbar. Dalam riwayat yang lain disebut Umar baca hadis ni waktu Umar berada di atas mimbar sedang memberi khutbah. Oh, hebatlah. Khalifah duduk atas mimbar baca hadis Nabi yang dia dengar sendiri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi sabda dekat dia? Innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda ni yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, hanya Umar je riwayatkan hadis ni. Walaupun hadis ni glamour di zaman kita. Saya kira siapa yang belajar selalu dengar kuliah, dia akan pernah dengar hadis ni. Hadis apa? Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Umar je dengar. Sorry, bukan Umar saja dengar. Umar saja riwayat. Mungkin ada sahabat lain dengar, mungkin sahabat lain tak riwayat. Tapi Umar telah meriwayatkan hadis ni dan tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ni melainkan Umar dengan lafaz ni. Dan hadis ni dipanggil sebagai hadis yang gharib. Hadis yang ganjil, cuma Umar saja riwayat. Selepas daripada Umar, ada seorang anak murid dia riwayat. Lepas anak murid itu ada seorang-seorang sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, baru hadis ni menjadi ramai orang dengar. Ni hadis yang mempunyai satu je sana. Umar seorang je riwayat daripada kalangan sahabat, orang lain tak riwayat. So kalau kita tengok ada hadis riwayat dengan lafaz yang sama tapi bukan Umar riwayat, so kita kata disilap. Hanya Umar saja riwayat hadis. Apa Umar kata? Aku dengar Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Okey. Amalan dengan niat, maka Nabi sebut dalam hadis ni amalan-amalan dengan niat. Apa itu niat? Niat dalam bahasa Arab bermaksud al-qasd. Sesuatu yang terbuku di dalam jiwa sebelum sikit ataupun ketika kita melakukan sesuatu. Itu niat. So amalan dengan niat, Nabi kata sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ulama ada 3 pendapat ketika mana mentafsirkan hadis ini. Tafsiran yang pertama, menurut sebahagian ulama, ini disebutkan oleh Ibn Rajab masa dia huraikan hadis ni, dia kata ada 3 makna di sisi ulama. Maksud amalan dengan niat ni, kan maksud ayat tu macam tak apa nak jelas. Amalan dengan niat. Apa maksudnya? Sebahagian ulama mengatakan yang pertama maksud dia
amalan-amalan dengan niat bermaksud amalan-amalan tidak berlaku. Tidak akan berlaku apa-apa amalan pun melainkan setelah ia dimulakan dengan niat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, amalan-amalan dengan niat, tafsiran yang kedua adalah sesuatu ibadat tidak akan menjadi ibadat melainkan dengan niat. Tafsiran yang ketiga, menurut sebahagian ulama yang lain, mereka mengatakan amalan-amalan dengan niat ialah ganjaran bagi amalan-amalan adalah bergantung dengan niat. So, ini tiga tafsiran. Saya ulang lagi sekali untuk tuan-tuan dan puan dapat tangkap perbezaan di antara tiga pandangan. Pandangan yang pertama, amalan-amalan dengan niat bermaksud tidak ada amal melainkan mesti ada niat. Yang kedua, ibadat tidak akan jadi ibadat. Amalan tidak akan jadi ibadat melainkan dengan niat. Niat yang menentukan ia ibadat ataupun tidak. Yang ketiga, ganjaran bagi amalan bergantung dengan niat. Balasan bagi amalan bergantung dengan niat. Agak-agak tafsiran mana yang betul? Siapa ada jawapan? Mana yang tepat? Kalau siapa nak jawab, boleh onkan mikrofon, jawab, lepas tu mute-kan balik. Nombor 1 betul ke? Nombor 2 betul ke? Nombor 3 betul? Tiga-tiga. Ketiga Ustaz. Oh. Semua bakat senyap ni kan? Kata nak jawab takut salah. Tak apa. Salah pun tak apa. Kerana tiga-tiga ni pendapat ulama' juga. Dan tafsiran ni adalah tafsiran yang ijtihad. Nabi sebut satu perkataan, bagaimana nak tafsir? Terpulang pada ijtihad para ulama' dan tiga pandangan sekadar yang saya baca. Tapi pendapat yang dipilih oleh Ibn Rajab dalam isu ni, Ibn Rajab Al-Hambali, anak murid kepada Ibn Qayyim, dia kata tafsiran yang pertama itu yang tepat. Iaitu, tidak ada amalan dalam dunia ini melainkan pastinya akan bermula dengan niat. Sebab apa ini yang bertepat? Sebab dalam hadis ni, Nabi tak kata ibadat, Nabi kata amalan. Dan kalaulah tafsiran berkenaan dengan ganjaran tu betul, Nabi tak payah sebutlah perkataan yang nombor 2 tu, sebab Nabi sebut di hujung tu, Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan dengan niat. Sesungguhnya amalan dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dapat ganjaran apa yang dia niatkan. Jadi maksudnya hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang semua amalan kita dalam dunia ni, sama ada ibadat ataupun bukan, sebelum kita melakukan sesuatu perkara, maka ia pastinya ada niat yang mendasari ataupun yang bermula sebelum daripada bermulanya ibadat amalan tersebut. Sebagai contoh saya bagi. Tadi tuan-tuan dan puan-puan waktu nak buka komputer, kalau orang tanya, ni buka laptop, buka handphone ni sebenarnya nak buat apa? Saya nak dengar kuliah Rozaimi. Katanya hari ni dia ada kuliah Riyadhus Salihin. Jadi, waktu kita buka telefon kita, waktu kita onkan laptop kita, niat dalam jiwa kita telah ada, iaitu nak dengar kuliah Riyadhus Salihin Rozaimi Ramli. Itulah maksudnya. Sesuatu perkara dalam dunia ni tak akan jadi melainkan mesti mula dengan niat dulu. Contoh macam saya nak minum kan. Bila saya ambil aja bekas air ni, saya minum bismillah. Waktu sebelum saya minum, waktu saya angkat tangan nak grab aja cawan tu, niat telah terbuku. Jadi kalau orang tahan tangan saya, kata nak buat apa ni? Saya nak ambil cawan. Apa nak ambil cawan, nak ambil gelas, saya nak minum. Maka gerakan tangan itu sebelum ia bergerak, ia pasti bermula dengan niat. Ya? Cuma Nabi kata setiap orang akan diberi ganjaran, akan diberi balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Maksudnya bukan cerita pasal ibadat saja ni. Ni cerita pasal semua benda. Ni Nabi cerita tentang niat dalam semua keadaan. Satu orang
buat satu benda dengan niat nak buat ibadat, dia akan dapat pahala. Satu orang yang buat satu benda dengan niat untuk buat jenayah akan dapat dosa. Satu orang pergi ambil parang, waktu dia ambil parang tu dia nak pergi pakuk kepala orang. Dia nak pergi zalimi orang. Maka dia akan dapat dosa. Kerana dia telah bertindak, dia dah niat dengan niat yang jahat dan dia telah pun bertindak. Maka dia akan diberikan ganjaran selayaknya dengan apa yang dia niatkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini maksud yang pertama. Iaitu niat maksud yang pertama, tujuan nak melakukan sesuatu. Tetapi niat ni ada satu lagi makna yang lain. Iaitu makna yang lain bagi niat ialah ikhlas kerana Allah. Jadi niat ni ada dua makna, dua cabang. Cabang yang pertama tujuan nak buat apa? Yang kedua ikhlas kerana Allah. Peliknya kita dalam masyarakat Melayu, kita terlalu fokus yang pertama. Tujuan nak buat apa, kita fokus, kita belajar terlalu dalam sampai kita tak tahu nak niat macam mana. Perasan tak kalau orang Melayu nak solat susah? Allah, 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 Allah. Tak lepas-lepas. Kenapa? Kerana dia tak faham niat tu apa. Lagi dia belajar bab niat, malangnya lagi dia tak faham niat tu apa. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya niat itu bukan susunan perkataan, susunan ayat dalam jiwa. Tak. Niat tu adalah tujuan. Bila kita keluar rumah, kita buka pintu, orang tanya, isteri tanya, "Bang nak pergi mana?" "Saya nak pergi masjid." "Pergi masjid buat apa?" "Nak solat." Waktu boleh lah, waktu sekarang tak boleh. Di Malaysia tak boleh pergi masjid sekarang ni. Bahaya. Jadi kalau dulu kita nak pergi masjid, waktu dibenarkan untuk pergi, so kita buka pintu, kita tak ada pun susun perkataan dalam jiwa sahaja, "Aku pergi ke masjid kerana Allah Ta'ala untuk solat." Kita tak susun perkataan. Tetapi ia terbuku dalam jiwa dan ia kita simpan. Kerana kita tahu benda tu kita nak buat kerana ni. Aku nak pergi masjid, nak pergi solat kerana Allah. Maka setiap langkah kita akan mengangkat darjat dan setiap langkah kita akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang saya akan huraikan nanti. Kita akan jumpa hadis itu nanti. Cuma saya nak bagi tahu apa? Saya nak bagi tahu kenapa dalam bab salat dan puasa kita seolah-olah macam susah nak niat. Dalam bab lain, bab minum, bab makan, bab pergi masjid, tak ada pun sangkut-sangkut. Sedangkan Nabi kata setiap amalan perlukan niat. Setiap amalan itu perlu niat. Sepatutnya kalau kita susah nak niat waktu solat, susah juga nak niat waktu pergi masjid. Langkah keluar, buka pintu, tutup. Buka pintu, tutup. Langkah keluar, setapak masuk balik. Setapak masuk balik. Bini pun tengok, laki aku nilai macam je, kena pakai insen ke apa? Kenapa bang? Tak ada apa, saya nak pergi masjid. Habis tu pasal apa? Patah balik. Niat tak masuk. Tak pernah berlaku dalam hidup saya macam tu dan saya tak pernah tengok orang buat macam tu dan saya tak pernah dengar mana-mana orang menyampaikan kepada saya begitu. Jadi sepatutnya dalam bab salat pun begitu. Tapi kita salah faham. Kita ingat menyusun ayat dalam jiwa tu niat. Itu bukan niat. Yang tu imrar. Jadi bila kita duduk dalam saf, kita tahu ini solat zuhur. Aku nak angkat takbir untuk solat zuhur. Ikut imam. Di belakang imam aku ni. Dan aku tahu solat zuhur 4 rakaat. Angkat takbir. Allahu Akbar. Clear. Solat sah. Ataupun kita nak solat jamak umpamanya kan. Solat jamak bagi mereka yang kerja di hospital yang sibuk sekarang ni dibenarkan untuk solat jamak kalau tak mampu nak solat dalam waktu. Kadang-kadang dia susah nak menyusun perkataan dalam jiwa tu. Usalli fardadh dhuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi al-'asru jam'at taqdimi ma'muman lillahi ta'ala. Susah. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat yang dijamakkan dengannya asar, jamak takdim pula mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar tu nak susun perkataan dalam jiwa tu pun jadi masalah juga tu. Yang panjang sangat kat takbir tu kadang-kadang sampai nak tangkap-tangkap. Allah. Sebab apa? Sebab ayat tak masuk. Itu bukan niat. Itu adalah imrar yang kita telah disalah fahami. Kita telah disalah fahamkan oleh sebahagian orang mengatakan itu niat. Niat dalam Islam adalah yang paling simple sekali, iaitu sesuatu yang terbuku dalam jiwa, ia dikira niat. Sebab itu bila kita nak musafir, kita ada tujuan. Nak pergi mana bang? Nak pergi Johor. Buat apa bang? Nak pergi mesyuarat.
kita bila keluar daripada rumah, keluar kawasan kampung kita, bila orang tahan kita tanya nak pergi mana bang? Di Johor Bahru. Buat apa? Ada meeting. Kita dibenarkan untuk qasar apabila kita musafir lebih daripada jarak yang ditetapkan oleh syarak. Kita boleh untuk qasar salat, kita boleh untuk jamak salat. Kenapa? Kerana kita telah bermusafir dan musafir kita ada tujuan. Ada tujuan tertentu. Jadi, maksud yang pertama untuk niat is very simple. Sepatutnya kita tekan kepada yang nombor 2 ni. Makna niat nombor 2 ni sepatutnya kita tekan lebih, itu ikhlas. Berapa ramai manusia yang melakukan amalan, tetapi amalan yang menjadi sia-sia hanya semata-mata kerana tidak ada sifat ikhlas dalam jiwanya. Tidak ada sifat ikhlas dalam kamus hidupnya. Buat sesuatu bukan kerana Allah, buat sesuatu kerana manusia. Buat sesuatu kerana nak habuan dunia. Yang ni yang bahaya. Tapi kita duk fokus pada benda yang sepatutnya senang sampai jadi susah hidup. Itu pun orang tanya saya dulu satu hari, ada orang tanya saya dengan satu soalan. Ustaz, dia kata bulan puasa ni. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Saya kata, tak tanya apa tu? Soalan, saya ni lupa nak niat puasa Ramadan. Saya lupa nak niat puasa Ramadan Ustaz untuk hari ni. Macam mana Ustaz? Sah tak puasa saya? Dan dia tanya tu di tengah-tengah Ramadan, bukan di awal-awal Ramadan. Di tengah-tengah Ramadan. Dan saya tahu dia ni orang baik, orang masjid. Bukan jenis kaki ponteng. So saya pun tanya, macam mana Haji boleh lupa? Dia kata, pagi tadi saya bangun sahur awal sikit. Jadi lepas sahur tu dah makan, saya tertidur Ustaz. Saya lupa nak niat. Saya tertidur, saya lupa nak niat, bangun, dah lepas subuh. Jadi sah tak puasa saya? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar soalan tu, saya kata, mujurlah saya tanya. Kalau saya kata tak sah, naya puasa haji ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kata kat dia, saya tanya balik kat dia. Saya kata, Haji, kalau Haji dah bangun sahur, dah makan, takkan Haji tak ada niat nak puasa? Haji, kalau Haji bangun tadi, kalau bukan dengan niat puasa, Haji buat apa? Haji bangun untuk apa? Dia kata, saya bangun untuk sahur lah. Bangun untuk sahur itulah menunjukkan kita memang ada tujuan nak berpuasa. Tentulah niat. Itulah niat. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata, seseorang yang bangun sahur, makan sahur, bangun tu untuk makan sahur, menunjukkan niat puasa dah ada dalam jiwa dia. Bahkan satu orang yang memang bukan orang yang penting puasa, orang yang suka penting, orang yang suka curi tulang dalam puasa, kalau dia tahu malam ni dia salat malam ni dia bersolat dengan solat tarawih, dia tahu esok Ramadan, dan kalau orang tanya dia, kau ni ada rancangan ke nak puasa esok? Saya memang nak puasa esok. Niat sudah ada walaupun dia tidak lafazkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tak lafazkan niat tak bermakna kita tak niat. Niat apa yang terbuku dalam jiwa. Jadi satu orang bangun sahur, masak nasi sampai 3 periuk, takkanlah tak ada niat nak puasa. Takkanlah tak ada tujuan langsung nak berpuasa Ramadan. Jadi saya sebut pada haji tu, haji sebenarnya dah ada niat. Yang haji kata tak ada tu, yang tu bukan niat. Yang tu hanyalah lafaz niat ataupun menyusun perkataan dalam jiwa. Yang tu tak dikira sebagai niat. Yang dikira apa yang tujuan kita melakukan sesuatu. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab jenayah, niat dikira. Satu orang ambil pisau, potong sesuatu, katalah potong ikan, siang ikan, nak bagi suami makan. Bila orang tanya kenapa ni, saya nak masak untuk suami. Dapat pahala dia, kerana dia berkhidmat untuk suami dia. Tapi kalau satu orang ambil pisau, pergi tikam orang lain, bila tanya kenapa ni, saja aku nak bunuh dia, jahat sangat. Dia akan dapat dosa dan dia akan diambil tindakan. Walaupun dia tak kata sebenarnya saya mana ada niat. Siapa tak ada niat? Kau dah kejar dia bukan main. Begitu sungguh kau kejar dia lari. Tak adalah Ustaz, saya tak ada niat. Kau kejar dia sampai 5-7 kali kau tawar rumah dia, kejar dia nak bunuh dia. Menunjukkan kau ada niat. Tapi saya tak ada sebut pun sahaja aku niat bunuh dia. Saya tak sebut. Tak sebut itu tak bermakna niat tak ada. Tak susun perkataan dalam jiwa tak bermakna niat tak ada. Niat sesuatu yang terbuku dalam jiwa. Moga-moga kita faham isu ni dengan sebenar-benar faham. Sebab saya kesian tengok sebahagian pakcik-pakcik kadang-kadang dia belajar bab niat sampai dia tak boleh niat. Sedangkan niat ni adalah satu benda yang simple. Yang susah, makna niat yang kedua iaitu yang ikhlas. Yang Nabi sebut di ujung ni, hadis ni, Nabi kata tentang ikhlas. Yang tu sepatut kita fokus. Sebab tu Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih."
Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dihitung kerana Allah dan Rasul. Maksud ikhlas. Hijrah ni benda besar tuan-tuan dan puan-puan. Hijrah ni apa? Dalam Islam hijrah ni ada dua makna. Satu hijrah maknawi, satu hijrah hakiki. Hijrah maknawi ialah meninggalkan benda yang Allah larang tu hijrah. Maksudnya kita berhijrah dari sudut memperbaiki diri. Kalau dulu tak baik, hari ni hijrah lagi baik. Esok hijrah lagi baik. Okey? Jadi itu makna yang pertama. Dalam hadis Nabi mengisyaratkan benda ni. Nabi kata al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah itu berpindah meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Apa yang Allah larang. Baik. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ialah hijrah hakiki. Hijrah hakiki maksudnya pindah. Pindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Kejap tuan-tuan. Okey. Hijrah pada satu tempat ke satu tempat. Dalam sejarah Islam, hijrah ni ada dua. Pindah ni ada dua kali. Pertama, hijrah daripada negara kafir yang menakutkan, yang membahayakan, yang menindas orang Islam, masuk ke negara kafir yang memberi perlindungan. Dalam hadis Nabi SAW menunjukkan Nabi izinkan orang-orang Islam di Mekah untuk berhijrah daripada Mekah yang menakutkan pada waktu itu untuk pergi ke Habasyah. Nabi sebut dalam hadis, "Idhabu ila ardil Habasyah fa inna biha unasan ya'budunallah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad." Pergilah kamu ke bumi Habasyah. Kerana di sana ada satu orang raja yang tidak dizalimi seorang pun rakyatnya kalau duduk di bawah pemerintahan dia. Maka Nabi izinkan Abu Zar pergi. Kemudian beberapa orang sahabat antaranya Ummu Habibah pergi. Ja'far pergi. Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Ali pergi. Dan beberapa orang sahabat yang lain. Mereka pergi ke Habasyah untuk cari perlindungan. Tapi Nabi tak pergi. Kerana tugas Nabi bukan untuk cari perlindungan semata-mata. Tugas Nabi adalah untuk menegakkan agama, menjadi pemimpin dalam negara Islam. Hijrah yang kedua, hijrah hakiki yang kedua bermaksud hijrah yang mana pindah daripada negara kafir yang menakutkan masuk ke dalam negara Islam yang memberikan perlindungan. Inilah hijrah yang Nabi SAW tunjukkan ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang inilah yang Nabi tunjuk dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hijrah ni dengan makna yang pertama pun ataupun dengan makna yang kedua adalah sesuatu yang besar. Kenapa saya kata besar? Kerana hijrah ni meninggalkan bumi sendiri hanya semata-mata kerana agama. Dia tinggalkan semua. Ada orang tinggalkan ada orang tinggalkan harta, ada orang tinggalkan anak bini, ada orang tinggalkan keluarga dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seorang sahabat apabila mereka meninggalkan agama asal, meninggalkan negara, meninggalkan keluarga, meninggalkan bumi asal, mereka telah berkorban dengan banyak. Mereka korban dengan banyak. Jadi bila mereka korban dengan banyak, ini adalah sesuatu yang besar. Bila sesuatu perkara ini besar, maka Nabi SAW memberikan isyarat supaya pengorbanan yang besar ini mendapat ganjaran di sisi Allah. Maka apa syaratnya? Mesti ikhlas kerana Allah. Seseorang yang pergi hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala. Kerana Allah dan Rasul. Seseorang yang tinggalkan negara semata-mata kerana kita buat meninggalkan negara semata-mata bukan kerana Allah tapi kerana manusia, maka dia tak akan dapat pahala. Walaupun ibadat tu sama. Walaupun tindakan sama. Satu orang
letakkan kepala di atas lantai kerana nak membesarkan Allah, pahala dapat. Kerana dia sujud dalam solat kerana Allah. Satu orang letakkan kepala di atas lantai bukan untuk membesarkan Allah, tetapi tujuan dia, niat dia untuk membesarkan berhala, maka dia dianggap syirik dan tempatnya dalam neraka kalau dia tak bertaubat dan tak masuk Islam semula. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok satu perbuatan yang sama memberikan ganjaran yang berbeza hanya kerana berbeza niat dan berbeza tujuan. Sebab itu Imam Syafi'i kata hadis ni besar, hadis ni agung, masuk dalam 70 bab dalam agama. Imam Ahmad kata hadis ni termasuk dalam hadis yang menjadi asas untuk agama keseluruhannya. Tidak ada dalam bab dalam agama ni melainkan dia masuk semua. Sebab itu Imam Ahmad menjadikan hadis ni salah satu daripada 3 hadis asas dalam Islam. Iaitu hadis asas di sisi Imam Ahmad dalam Islam. Yang pertama, hadis berkaitan dengan niat ni. Yang kedua, hadis berkaitan dengan halal dan haram. Itu haram jelas, halal jelas. Yang ketiga, hadis berkaitan dengan bid'ah. Itulah asas agama dalam Islam yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, benda ni sangat penting yang kita kena ambil tahu. Iaitu kepentingan niat. Besar macam mana pun perbuatan yang kita buat, berat macam mana pun perbuatan yang kita buat, jika kita lakukan kerana Allah, kita akan dapat pahala yang besar. Tapi kalau lakukan kerana manusia, Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesiapa yang ibadatnya kerana dunia yang dia inginkan ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahi. Katalah satu orang dia hijrah, tinggalkan bumi Mekah bukan kerana nak menyelamatkan agama dia, tetapi kerana nak menjadikan perempuan yang dia tengok pergi hijrah tu isteri dia. Dia tengok ada satu orang perempuan pergi hijrah. Lawa perempuan tu, aku kenal nak buat isteri. Kalau aku tak hijrah ikut dia sekarang ni, takut dia dipinang oleh orang lain. Maka satu orang pergi hijrah semata-mata kerana perempuan tu. Ataupun satu orang pergi hijrah semata-mata kerana dunia yang dia nak kejar dunia. Maka dia akan dapat pahala, seperti dia akan dapat balasan seperti mana yang dia niatkan. Kalau dia niat kerana Allah dan Rasul, dapat pahala. Kalau dia niat kerana dunia, dia niat kerana perempuan, maka dia dapatlah apa yang dia nak. Dia tak berdosa. Selagi mana dia buat sesuatu, memang sesuatu itu boleh untuk Allah dan boleh untuk bukan Allah, maka kalau dia buat kerana Allah dapat pahala, dia buat bukan kerana Allah, maka dia tak dapatlah dosa. Maka ini membuktikan kepada kita, hadis ini buktikan kepada kita yang pertama tentang kepentingan niat untuk menjadikan sesuatu ibadat ataupun tidak. Yang kedua, balasan bergantung pada niat. Yang ketiga, para ulama menyebut sesuatu perkara yang harus, sesuatu perkara yang halal dalam Islam, apabila diniatkan sewaktu mengamalkannya untuk mendapatkan redha Allah, maka akan dapat pahala. Contoh, makan ni hukum dia harus. Siapa yang makan, siapa yang tak makan, dia tak dapat dosa, tak dapat pahala. Tengah hari tadi, katalah malam ni tuan-tuan dan puan nak makan kan? Malam ni nak makan malam, sekejap lagi dinner. Dinner hukumnya harus. Jadi bila dinner hukum harus, satu orang dinner, siapa makan ni malam? Lapar dah pula perut. Tak dapat pahala, tak dapat dosa, benda harus. Tapi kalau satu orang, dia makan, dia kata saya makan ni kerana saya nak dapatkan tenaga untuk solat. Makan dikira ibadat. Kerana makan telah menjadi wasilah untuk kuat dalam beribadat. Nampak? Jadi pentingnya niat ni, benda yang harus pun boleh jadi ibadat. Bila mana kita niatkan untuk ibadat. Seorang pergi kerja. Bila orang tanya pasal apa you pergi kerja? Saya pergi kerja ni kerana saya nak bagi nafkah pada anak-anak yang menjadi kewajipan pada saya. Pahala. Tapi kenapa pergi kerja? Saya pergi kerja ni dapat duit je. Saya dapat duit untuk diri saya. Nafkah ni kemudian tak apa. Maka tak dapat dosa. Tapi tak dapatlah pahala. Tak dapatlah pahala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cuma kalau ibadat tu, ini saya cerita tadi kalau ibadat tu boleh untuk Allah dan boleh untuk bukan Allah. Tetapi kalau ibadat tu hanya untuk Allah, tetapi kita niatkan bukan kerana Allah, bukan kerana Allah, maka kita buat bukan kerana Allah, sedangkan benda tu hanya boleh untuk Allah, maka kita akan dikira mendapat dosa. Kerana ia telah menafikan keikhlasan yang sebenar. Contoh, satu orang yang solat
hanya semata-mata yang sepatutnya solat ni semata-mata kerana Allah. Tapi dia solat bukan kerana Allah. Dia solat kerana nak tunjuk ke orang dia soleh. Dia solat dia nak tunjuk ke orang dia ni alim. Nak tunjuk dekat bakal pak mentua dia ni orang yang bukan biasa-biasalah. Orang hebat dari sudut agamanya. Maka dia akan mendapat dosa. Kerana solat tidak boleh dilakukan untuk seseorang yang lain melainkan hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita faham benda ni. Cuma para ulama menyebutkan kalau satu orang dia solat kerana Allah, tengah-tengah ada ganggu sikit, masuk riak. Kalau dia nafikan, dia buang perasaan tu, dia still dapat pahala. Dia still dapat pahala. Maksudnya riak boleh masuk dalam ibadat, tetapi jika daripada awal kita niat untuk Allah, ia tidak akan menghilangkan pahala kalau kita usaha untuk buang perasaan riak tu yang berlaku di tengah-tengah amalan. Wallahu a'lam. Jadi saya buka pada soalan, kalau ada sesiapa nak bertanya,